Assalamualaikum, salam FPL, apa khabar sahabat-sahabat? Terima kasih kerana menonton video saya pada kali ini. Baik, untuk kali ini saya akan berkongsi dengan sahabat-sahabat beberapa tips yang datangnya daripada akaun Twitter Community FPL seluruh dunia. Baik, mari kita lihat apakah tips yang telah dikongsikan. Lawan yang paling sukar yang sahabat-sahabat akan hadapi dalam FPL ialah diri sendiri. Oleh itu, jika menghadapi kesukaran untuk membuat keputusan ataupun mencari gaya permainan yang sesuai, mulakanlah dengan menulis atau mencatat peraturan dan kriteria untuk membuat keputusan pro dan kon bagi membina pasukan sahabat-sahabat. Baik, tips yang pertama ini mengingatkan saya kepada sahabat kita Muhammad Syahir Yusof, yang mana saya telah mengambil tips dari beliau pada video yang lepas dan beliau memang suka menggunakan teknik mencatat ini. Jadi ini salah satu teknik yang saya rasa agak baik yang boleh sahabat-sahabat gunakan. Kita membina pasukan kita ialah untuk sampai wildcard kita yang pertama, bukannya kita membina pasukan yang untuk kita gunakan sepanjang musim. Dalam erti kata lain, kita patut bina pasukan kita untuk perancangan 3 ke 4 minggu yang akan datang ataupun 4 ke 6 minggu yang akan datang, dan sangat bergantung kepada jadual perlawanan. Sebagai contoh, sahabat-sahabat minat Kevin De Bruyne season yang lepas memang perform, tapi jadual perlawanannya, contoh untuk 6 minggu yang pertama City menentang Big Six, jadi kemungkinan untuk mendapat double digit point adalah rendah. Oleh itu, lebih baik sahabat-sahabat memilih pemain yang lebih berpotensi dan juga jadual perlawanannya lebih mudah. Buat keputusan sendiri. Ini berlaku untuk seluruh musim, terutamanya pada waktu pramusim. Sahabat-sahabat akan dihujani maklumat mengenai pemain dan pasukan tertentu. Ada yang baik, ada yang buruk. Semua maklumat itu sahabat-sahabat hanya gunakan sebagai mangkin untuk membuat keputusan. Sama ada sahabat-sahabat setuju, betul ke ada maklumat yang tidak lengkap, bergantung kepada diri sahabat sendiri. Ini bermaksud segala tips, segala panduan dari rakan-rakan, dari sahabat-sahabat, malah dari expert FPL, ianya hanya sebagai bantuan membina pasukan sahabat-sahabat, kerana sebelum tekan button confirm, semuanya bergantung kepada diri sendiri. Jadi stats yang diberikan oleh beberapa sumber yang sahabat-sahabat dapat, sahabat-sahabat gunakan untuk membuat keputusan akhir setiap game week. Berhati-hati dengan ketidakpastian kejurulatihan dan gaya permainan sesebuah pasukan. Pilihlah pemain yang lebih terkenal dan mudah diramal dalam FPL. Baik, dalam erti kata lain, sahabat-sahabat tidak digalakkan mengambil pemain yang ramai dari pasukan, contohnya Spurs, Everton dan Wolves, kerana pasukan ini telah melantik jurulatih yang baru. Jadi kita tidak pasti bagaimana corak permainan yang akan ditonjolkan oleh jurulatih ini. Kita hanya ada pengalaman yang lepas. Jadi kalau nak ambil pemain dari sini untuk game week yang pertama, paling selamat ambil satu pemain sahaja dahulu. Dan juga dari tips ini kita nampak dia tidak menggalakkan kita mengambil pemain yang baru datang ke FPL. Kalau yang terkini, contohnya Sancho, sebab kita belum tahu lagi bagaimana pemain ini boleh adapt atau tidak corak permainan Liga Inggeris. Tetapi bagi saya personally, kalau sahabat-sahabat dah ada 10 ke 11 orang pemain yang proven dalam FPL, apa salah kita ambil player-player punt, maksudnya player-player yang baru datang ke FPL untuk diserap masuk ke dalam pasukan sahabat-sahabat. Sebagai contoh, Tone dari Brentford dan Sancho dari Manchester United, kerana ini tidak mengganggu struktur pasukan sahabat-sahabat. Bagi pendapat saya, 1-2 tak jadi masalah. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih kerana menonton video pada kali ini. Jumpa lagi pada video saya yang akan datang. Ingat, saya bukan Sifu, saya hanya berkongsi info. Assalamualaikum.